Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu lagi untuk sambung kita punya perbincangan kitab Al-Iman kita. Minggu lepas fiqh sunnah, maka minggu ni giliran kitab Al-Iman insya-Allah. Yang mana pada kali terakhir kita perbincangan muka surat 308 tu berkaitan dengan pernyataan bahawasanya di antara perkara yang boleh merosakkan iman adalah kita bersetuju ataupun seseorang itu berpuas hati ataupun bersetuju dengan agama-agama orang-orang kafir. Kita bersetuju dengan pihak musyrikin. Bersetuju macam mana tu? Bersetuju dengan mereka punya hal ehwal agama mereka. Okey, kita meredai. Walaupun barangkali kita tidak ikut, walaupun barangkali tak ada lah sampai orang kata apa terjun masuk dalam agama dia, tetapi kita kata dia ni pun betul juga, Islam pun betul juga, semua sama-sama betul. Tak boleh macam tu. Okey, disebabkan kita kata perkara arahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita adalah kita hendaklah taat semua manusia, bukan orang Islam saja. Kesemua manusia wajib memperhambakan dirinya hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu maksud memperhambakan diri pada Allah itu adalah perkara-perkara yang Allah suruh dan Allah larang, kita terima perkara itu sebagai perkara yang wajib kita buat dan perkara yang wajib kita jauhkan. Okey, haram untuk kita buat. Maka di situ nilai-nilai betul dan salah dalam dunia ni saya kira boleh kata kunci kehidupan lah kita tahu. Mana kita nak tahu nilai betul dan salah? Macam mana kita nak nilai satu benda betul yang salah? Okey, sebab tu kita kata kalau kita ni sebagai manusia, kita fikir mana kita nak letakkan betul dan salah tu. Kalau kita kata di atas peribadi masing-masing, saya rasa kelam kabut habis dunia ni. Okey, maksudnya A mungkin kata betul, B kata mungkin benda lain yang betul. Mana yang betul, mana yang salah tu berdasarkan kepada akal manusia semata-mata, maka kita memang takkan ke mana. Yang tu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita kata akal kita ni mencukupi, kita kata Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan kita akal, dan akal kita ni dah boleh kenal betul dan salah secara mutlak. Secara umum yang tu boleh lah, tapi secara mutlak maknanya dalam setiap sudut kehidupan manusia ni kita boleh letakkan dengan tepat mana yang betul, mana yang halal dan mana yang salah. Kalau betul lah sedemikian, Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu hantar Rasul lagi dah. Sebab apa? Sebab manusia dah tahu. Akal manusia dah tahu dah macam mana nak bezakan betul salah. Tak perlukan pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak perlu dihantar Rasul. Habis cerita kat situ. Okey, jadi soalan apa yang betul dan apa yang salah ni lah, saya ingat ni pada peringkat kehidupan keduniaan, bukan keduniaan ni, maksudnya peringkat dunia pun inilah yang dibincangkan. Maka kalau para masyarakat barat, mereka meletakkan nilai betul dan salah tu pada orang ramai. Itu kita panggil sebagai demokrasi. Okey, itu kita panggil demokrasi. Tak semestinya dalam sistem politik dah, tetapi apa yang orang ramai sebut tu betul, apa yang tak ramai orang sebut tu confirm salah. Jadi nilai betul salah tu pada mana? Pada orang ramai. Maka dia tengok pada trend semasa. Kalau trend semasanya lebih kepada LGBT, maka LGBT tu betul. Kebelakangan ni pula trend semasa apa pula? Kita ni semua kena jadi vegetarian, tak boleh makan daging, tak boleh makan ayam. Tak apalah, dia tu tak makan, tak ada masalah. Tapi menjadi masalahnya orang macam orang yang makan daging ni, dia jadi satu isu besar. Terutamanya kita orang Islam ni, dia jadi satu isu besar. Sebab apa? Sebab dia punya betul salah tu terletak pada apa yang orang ramai sebut. Jadi kita alhamdulillah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai umat Islam ni kita dah tahu nilai betul salah kita tu, nilai halal haram kita tu terletak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala beritahukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua cara, sama ada melalui Al-Quran ataupun melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau benda yang baru, benda-benda baru yang kita tak tahu, hak tu kerja kita kata bahagian fatwa.
Bukan saja fatwa negeri ini, malahan fatwa mana-mana lah. Fatwa untuk Mesir ada bahagian fatwa dia, untuk Indonesia ada bahagian fatwa dia, untuk menentukan masalah-masalah masyarakat setempat dia. Jadi alhamdulillah kita kata kita tahu mana betul dan salah tu, dan yang dimaksudkan dengan berwala pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita kekal dengan apa yang Allah kata halal, apa yang Allah suka kita suka. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kata haram, Allah kata tak boleh, kita kata tak boleh. Di sini terletaknya jawapan kepada soalan tadi, kenapa kalau kita berpuas hati dengan agama kekufuran, yang tu pun maknanya kita pun termasuk kekufuran sekali. Sebab mereka tak akan bersetuju dengan apa yang Allah suruh, dan mereka tak akan bersetuju dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Allah Subhanahu Wa Taala tak payahlah pergi perkara-perkara kecil. Selalunya bila kita bandingkan nilai ketamadunan kita ni dengan nilai ketamadunan barat, selalunya kita tengok orang bandingkan benda-benda hak yang kecil, benda-benda hak yang memang kita kata remeh lah, kita kata. Saya pernah cerita kan, dulu saya pernah ada baca satu, tahu yang buku Reader's Digest tu. Reader's Digest tu, dia punya buku dia tu pada saya, bukanlah buku dia artikel-artikel ringan kan, himpunan artikel, sebab tu dia panggil Reader's Digest. Tapi dia sangat bersifat egosentrik tu. Dia sangat bersifat nilai betul salah tu terletak pada mereka syarikat. Apa yang mereka pandang hebat ataupun dia pandang benda tu betul, dia seolah-olah paksa kita terima benda yang sama. Antara benda yang buat saya tak, yang itu di antara akhir saya baca lah, dia buat mereka buat satu kononnya kajian, bukanlah kajian ni kalau peringkat universiti dia dalam bentuk yang terkawal dan sebagainya, tapi dia punya artikel tu berkenaan dengan ibu negara dunia utama dari sudut sopan dengan tak sopan dia. Dari sudut sopan tak sopan. Masalah nilai sopan tak sopan tu, apa yang dikategorikan sebagai sopan dengan apa yang dikategorikan sebagai tidak sopan, benda tu sangat bergantung pada budaya tu kan. Benda tu bukannya ada satu nilai yang utama. Sebab apa saya cakap macam tu? Dia kata Malaysia adalah negara antara paling biadab dunia, dia kata. Malaysia adalah antara negara paling biadab dunia. Sebab apa? Sebab orang Malaysia ni bila kita pergi kat pintu, dia tak tolong buka pintu. Kita peduli apa pasal benda tu? Buka pintu tak buka pintu, benda-benda tu lah dia bezakan. Okey, jadi kita sebenarnya penilaian utama kita sebagaimana ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penilaian utama kita adakah kehidupan kita di atas dunia ni kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Awaluhu, perintah yang paling utamanya, adakah kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu soalan satu dulu. Jadi kalau mana-mana saya nak ajak mana-mana perbincangan berkenaan tamadun, benda ni nombor satu dulu. Kalau orang bincang ke ustaz, tamadun ni kita kena tiru dia punya ketamadunan, tu soalan satu dulu. Dia ni mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak? Tu dulu soalan dia. Adakah seorang tu dia memperhambakan dirinya hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau ya, okey, baru kita bincang apa dia nilai-nilai dia yang kita cuba nak bawa kat sini. Tapi kalau soalan pertama tu dah fail, negara orang kata apa, tidak mentauhid, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak boleh nak kata ni nilai keislaman yang patut kita contoh. Satu, saya tak setuju. Ada seorang profesor Amerika Syarikat tu, dia buat kajian, dia kata negara-negara yang paling Islamik di dunia, dia kata nombor satu, hak paling dekat sekali Malaysia, nombor 38, dia kata. Nombor 38, ingat dia kata. Nombor satu apa? Nombor satu Ireland. Saya duduk garu kepala, tang mana Islamik yang Ireland tu? Negara yang pertama mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kedua di antara negara yang pertama menghalalkan perkahwinan sejenis, Ireland lah. Maka apa atas indikator apa yang digunakan bahawasanya negara tu Islamik? Rupanya dekat Ireland biasa kalau orang ada makanan lebih, dia letak tepi jalan untuk orang miskin ambil. Betul lah, bagus. Macam food bank gitu tu lah, food bank CMB, food bank apa, dulu masih CMB pada tak kan, apa ni, food bank dan sebagainya itu. Okey, betul lah, yang tu betul lah. Tapi dia punya dari segi weightage, dia punya pemberat tu bukannya tu benda utama. Benda utama sekali, adakah seorang itu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu nombor satu dulu. Satu-satunya dosa yang membuatkan seseorang tu tak keluar daripada neraka Allah, na'udzubillah. Satu saja dosa, apa dia? Mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana negara yang kita kata mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau mati keadaan sedemikian, ahli neraka selamanya, kita kata itu negara Islamik pertama dunia. La haula wala quwwata illa billah. Menunjukkan orang yang buat kajian tu pun dia tak faham indikator Islamik itu apa dia. Okey, jadi kita dari sudut kemurnian akidah kita,
diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ni tajuk malam ni, untuk kita berwala kepada orang mukmin. Apa maksud wala? Sekali lagi saya ulang, wala ialah muwafaqatul abdi bima yuhibbuhullah, kesepakatan hamba dengan perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suka tak kepada orang yang mentauhidkan dia? Paling dia suka. Allah benci tak kepada orang yang mensyirikkan dia? Paling dia benci. Terlalu benci sehingga kan diharamkan syurga sampai bila-bila. Diharamkan syurga, bukan saja diharamkan syurga sampai bila-bila. Bila ahli neraka dengan ahli syurga berdialog, ahli neraka minta daripada ahli syurga, disebut dalam Quran. Ahli neraka minta daripada ahli syurga, kalau kami ni tak dapat masuk syurga pun, boleh tak bagi sedikit makanan ke ataupun air ke yang kamu dapat, yang direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kami ni dahaga tak pernah hilang. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? La yusminu wa la yughni min ju'. Ahli neraka ni bila dia makan makanan bertambah lapar, bila dia minum minuman ahli neraka bertambah haus. Allah kata mereka tak akan naik badan, tak akan gemuk, kata kuruh kering, duk kena seksa macam tu lah. Dahaga minum air dahaga lagi, lebih dahaga daripada sebelumnya. Dahaga terpaksa minum air lagi, dahaga lagi. Makan pun macam tu juga, lapar, makan buahan daripada neraka, daripada pohon zakum, pohon yang Allah Subhanahu Wa Taala kata pohon yang dilaknat. Allah laknat pohon tu untuk ahli neraka. Makan lapar lagi. Bila nampak ahli syurga, ada masa kan Allah bagi ahli syurga bercakap dengan ahli neraka, mereka minta berikanlah sedikit rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kamu, makanan sikit ke, air sikit ke. Kalau bahasa kita ni barangkali segelas air pun jadilah. Nak rasa segelas air daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Qalu, ahli syurga berkata apa? Tuhan kami telah mengharamkannya selamanya bagi kamu, tak boleh. Segelas air pun tak ada, sesuap makanan pun tak ada, kita tahu. Siapa hak masuk, orang hak masuk neraka tu musyrik, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala sampai begitu Allah benci pada dia. Tiba-tiba kita kata inilah nilai keislaman yang baik. Nauzubillah min zalik. Okey, jadi sebab tu kita ni perkara yang kemurnian akidah kita adalah berwala kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalilnya Ustaz? Dekat sini disebut firman Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitanir rajim, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Yang bermaksud janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir sebagai walinya. Apa maksud wali? Sebagai penolong, an-nasru wal hubbu, penolong dan juga kecintaan dan juga pemimpinnya, ikutannya, contoh dia. Dengan meninggalkan orang-orang mukmin, maksudnya apa? Orang mukmin ada, orang Islam ada pilihan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah, tepat Quran ni untuk orang yang dah memang duduk negara kafir. Barangkali dia pun lahir dalam kekufuran, kebanda dia masuk Islam, dia nak berhijrah susah, tak boleh. Zaman sekarang hijrah bukannya senang-senang boleh terima macam tu kan. Negara hak yang nak terima tu kena setuju dulu untuk terima dia. Dia bukan senang-senang macam tu. Jangan kau orang nak hijrah pelarian perang pun tak jumpa cari tempat, kata kan. Okey, jadi dia nak berhijrah barangkali dia tak dapat. Tak boleh nak hijrah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak berhijrah pada negara Islam. Dia terpaksa duduk kat situ. Yang tu tak ada masalah. So keadaan dia tak ada pilihan. Okey, jadi yang tu kita kata dia berbuat baik untuk nak jaga dia punya keselamatan diri dan juga kebebasan agama dia. Hak tu tak ada masalah. Yang tu dia terlepas. Sebab apa? Sebab dia pun dah lahir pun kat negara tu. Nak keluar pun tak boleh. Tetapi untuk negara yang elok ada orang mukmin, tak boleh lah ya juz. Kerana diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang berbuat demikian, nescaya terlepaslah dia daripada pertolongan Allah, kecuali kerana memelihara diri mereka daripada sesuatu yang ditakuti daripada mereka. Ni yang saya sebut tadi. Maksudnya jangan ambil orang kafir sebagai pemimpin, melainkan kamu dalam keadaan terpaksa. Itu maksud Allah Subhanahu Wa Taala. Terpaksa ni maksudnya kita kata dah memang tak, negara tu pun tak ada pemimpin Islam, negara pun bukan negara Islam dan sebagainya, dan dia pun kalau keadaan masa tu tak taat pemimpin, dia tu kena bunuh barangkali macam tu. Okey, jadi kalau keadaan sedemikian kita kata tak apa untuk dia berbuat baik untuk nak memelihara keselamatan diri dia, tapi itu saja yang boleh. Sebab tu kata Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, daripada ayat ni ada dalil bahawasanya darurat itu adalah perkara yang melibatkan nyawa dan agama sahaja. Perkara yang melibatkan duit bukan darurat. Saya orang gertak kan,
kalau kamu tak taat ni, saya ambil akaun bank kamu, umpamanya macam tu. Yang tu tak termasuk darurat, itu masih lagi belum termasuk darurat. Jadi darurat ni adalah nyawa dan agama saja. Baik, kemudian dia kata Allah melarang orang-orang mukmin daripada mengambil orang kafir sebagai wali dan sahabat dengan meninggalkan orang mukmin, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa sesiapa yang berbuat demikian maka dia terlepas daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tak boleh sedemikian. Malahan dalam ayat lain surah At-Taubah, tak silap saya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayuhan nabi, wahai nabi, mencukupilah bagi kamu orang-orang mukmin sebagai penolong kamu. Mencukupi. Kalau kita tengok satu perkara yang menarik, satu fakta menarik, waktu zaman Nabi SAW masih hidup dulu, bila baginda pergi perang, baginda bawa ada orang munafik. Jangankan orang bukan Islam, orang bukan Islam memang tak bawa terus lah. Masa peperangan Badar, on the way nak pergi perang Uhud, on the way nak pergi perang Uhud, nampak segerombolan tentera Yahudi, kata nak gimana ni, kami nak ikut perang. Nabi SAW tanya, kamu beriman dengan Allah dan aku sebagai Rasulullah? Dia kata tak, balik, aku tak perlukan bantuan musyrik. Masya Allah, balik, aku tak perlukan bantuan musyrik. Begitu juga masa perang Ahzab, ada sebahagian daripada tentera musyrikin datang pada Nabi SAW, kata, ya Muhammad, kami nak bekerjasama. Nabi SAW tanya, apa yang kamu nak? Kalau menang peperangan ni, nak bahagian harta ghanimah, rampasan perang nak pada kami. Nabi SAW tanya, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya? Kata tak, balik, aku tak perlukan bantuan musyrik. Sama macam tu. Walaupun sebenarnya perang Ahzab tu 13,000 tentera musyrik lawan 1,000 lebih tentera Islam, Nabi kata balik, aku tak perlukan bantuan musyrik. Masya Allah. Okey, memang ada satu perang yang Nabi SAW cuba, maksudnya orang munafik ni tak tahulah bagi dia nak menunjuk pengajaran kepada kita. Itu yang pasti hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Perang apa dia? Perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik, dia cuba bawa golongan Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Okey, perkara ni pun ialah Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk kepada kita, perang Bani Mustalik ni bukan perang besar pun. Nak kata perang pun tak perang lah. Sebab Bani Mustalik ni, dia kabilah Yahudi yang dia punya kabilah dia ada lebih kurang 100 lebih orang macam tu saja. Dia tak besar. Dia tak macam Bani Quraizah beribu. Dia tak macam Bani Nazir beribu. Dia ada lebih kurang 100 lebih orang, Bani Mustalik. Okey. Jadi peperangan tu Nabi SAW bawa tentera pun tak ramai, 400 orang Sebab 100 orang lawan 400 orang, tak ada apa lah. Nabi SAW bawa 400 orang, dan termasuk dalam 400 orang tu segerombolan daripada Abdullah bin Ubay bin Salul punya pengikut. Apa jadi perang? Ini bukannya sebesar perang Badar, ni bukan sebesar perang Uhud, ni bukan sebesar perang Ahzab. Perang tu menang lah. Sebab Bani Mustalik pun tak sempat nak perang, mereka serah diri, mereka menyerah kalah. On the way balik tu, waktu berkemah tu, kita kata, tak tahulah, sahabat radhiyallahu anhu, biasalah manusia dalam keadaan dah letih dan sebagainya. Ada 2 orang sahabat, seorang daripada Muhajirin, seorang daripada Ansar, nak ambil air. Yang Muhajirin ni kata, bagi aku dulu sebab aku Muhajirin. Yang seorang ni kata, kami ni Ansar dah lama duduk kat sini kata, kan, bagi aku dulu. Biasalah orang kata apa, adik-beradik pun gaduh kadang-kadang, biasalah tu. Jadi daripada benda yang soal kecil, soal bab cebok cebok baldi itu saja, dia jadi nak kata balah pun tak lah, sikit saja, tapi dibatu apikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka kata apa, ni lah dia Muhajirin kata, jenis tak kenang budi. Kita duduk kat sini, kita sambut dia, kita bagi dia rumah, kita bagi dia makan, akhirnya dia macam anjing nak gigit kita balik kata. Lalu dia pun panggil masyarakat Ansar, dia tak panggil Ansar lah, dia panggil Aus dan Khazraj. Panggilan ni tak ada dah masa tu. Orang semua panggil Muhajirin Ansar, Muhajirin Ansar. Dia nak panggil balik Aus dan Khazraj. Sehingga kan dah berjanji, bila sekian-sekian bulan kita bertemu sekian-sekian, kita berperang. Lalu perkara ni didengar oleh seorang sahabat Nabi, nama dia Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Masa tu dia budak lagi. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dia berlari masuk dalam kemah Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata Abdullah bin Ubay buat perangai, kata, duk hantukkan dia. Lalu Nabi SAW pergi, Nabi kata, kenapa kamu panggil sama sendiri dengan panggilan jahiliah ni, Aus Khazraj, Aus Khazraj, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatukan kamu. Lalu Nabi tegur sehingga kan menangis tersedu sedan sahabat radhiyallahu anhu, sebab termakan pujukannya Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Itu baru satu peperangan kecil. Kalau geng ni lah ikut perang Ahzab, ranak tuan. Okey, jadi ni Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk bagaimana dalam situasi genting macam tu, barangkali kita nak dapatkan tenaga lebih.
Barangkali kita nak dapatkan tentera lebih, tapi orang-orang ni Allah Subhanahu Wa Taala dah tunjuk dengan kehadiran Nabi SAW. Kita sekarang Nabi dah tak ada. Dengan kehadiran Nabi SAW, apa saya suka perkataan Wahbah Zuhaili, mereka bersalam dengan Nabi sehingga kan wangi tangan Nabi tu melekat pada tangan mereka. Mereka peluk tubuh Nabi SAW sehingga tubuh mereka wangi dengan bau wanginya tubuh peluh Nabi SAW. Tapi perkara tu membuatkan mereka tak beriman pada Allah dan Rasulnya. Itu waktu Nabi SAW ada. Kalau kita sekarang lunyai. Jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala haramkan kita berbuat sedemikian. Okey, kalau nak bermuamalah, nak berinteraksi, ada perkara-perkara yang terhad. Kita nak beli barang, jual beli barang, hak tu tak apalah. Sahabat radhiyallahu anhum pun berniaga juga kat negara bukan Islam dan sebagainya. Ada dia punya had dia. Okey, tetapi bila nak mari dalam bab agama, macam satu ketika dulu kita ada IFC kan, bukan KFC hak cerita tu. IFC Interfaith Commission kan, mereka cuba nak bawakan idea semua agama ni setaraf. Itu tak boleh. Itu benda-benda yang kita tak boleh nak toleransi dekat situ. Sebab perkara yang mereka nak kita setuju adalah perkara yang dibenci Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu kena faham. Kita apa-apa pun kesetiaan pertama pada Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Nak bersetuju dengan kekufuran kamu, kami tak boleh terima. Nak bersetuju dengan kamu punya mensyirikkan Allah, yang tu kita tak boleh nak terima. Okey. Berkata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, ketika menafsirkan ayat ni, dia kata maksud ayat ialah janganlah kamu mengambil orang kafir sebagai penolong kamu yang menjadikan kamu kasih kepada mereka dengan sebab agama mereka. Masya Allah, tak boleh. Agama yang kufur pada Allah tak boleh sayang, tak boleh timbulkan rasa sayang. Kamu membantu mereka untuk menghadapi kaum muslimin dan kamu berlemah lembut dengan mereka. Masya Allah, bekerjasama lawan orang Islam. Barangkali zaman sekarang bukan dari sudut peperangan, tapi dari sudut apa? Dari sudut tulisan, dari sudut seruan ilmiah ataupun bukan ilmiah dekat media sosial dan sebagainya. Mereka ni pun baik, mereka pun ikhlas, mereka tak, kalau selagi mana tak mentauhid ke Allah Subhanahu Wa Taala, tak ikhlas. Tak ada keikhlasan melainkan ketauhidan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalilnya Ustaz? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Surah apa nama tu? Surah Al-Ikhlas. Tak ada keikhlasan tanpa ketauhidan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada istilah macam tu. Okey, sebab keikhlasan tu dah definisi surah Al-Ikhlas pun, qul huwallahu ahad. Okey, itu kena jelas. Maka sesiapa yang melakukan demikian, maka dia terlepas daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah, dalam arti kata dia terlepas daripada Allah dan Allah pula berlepas diri daripadanya dengan sebab keluarnya daripada agama Allah dan masuknya ke dalam agama kufur. Tak boleh bersetuju jadikan pemimpin dan sebagainya, tak boleh. Adapun keratan yang kedua, illa an tattaqu minhum tuqah, yang bermaksud kecuali kerana siasah memelihara diri daripada sesuatu yang diikuti, maka sama yang ditakuti, maka samalah dengan firman Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Melainkan orang-orang yang terpaksa untuk melafazkan kalimah kufur sedangkan hatinya masih beriman. Ni kes siapa? Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ammar bin Yasir ditangkap, mak dia kena seksa, Sumayyah radhiyallahu anha, syuhada pertama Islam. Ayah dia Yasir radhiyallahu an diseksa depan dia, dia pun dah tak tahan dari segi sakit tu. Lalu dia pun sebut kalimah kufur, lalu dilepaskan. Lepas tu dia rasa bersalah. Jumpa dengan Nabi SAW, baginda kata, kaifa tajid qalbak? Nabi kata, hati kamu macam mana? Kata. Lalu dia kata, mutma'inna bil iman. Dia kata tenang dengan keimanan. Maknanya tak ada lah orang tu seksa-seksa, dia punya sakit dia pergi mengaku orang tu betul. Sebab tuan-tuan, dari sudut psikologinya, ada orang macam tu tau. Dari sudut dia punya mental dia lemah. Bila mental dia lemah, dia kena tangkap, dia kena seksa, punya tak tahan seksa tu, bukan dia sebut sebab nak melepaskan diri tak, tapi dia jadi kagum kepada orang yang tangkap dia tu. Dia jadi menyerah diri pada orang yang tangkap dia tu. Dia jadi mengiktiraf orang yang tangkap dia tu. Ada benda ni dalam kajian psikologi ada. Ada orang-orang yang dicolik, orang yang dicolik, diseksa, dia tak tahan tu sehingga kan dia jadi pengikut pada orang tu. Sebab apa? Sebab dia punya fikiran, dia punya pemikiran dia tu. Satu baru ni saya ada seorang lebih kurang 3 minggu, sahabat saya forward satu video salah seorang daripada tahanan Guatemala dulu. Guatemala dekat penjara Abu Ghraib tu. Arab, orang Arab. Saya tunjuk video tu kat rumah. Saya kata patutlah perangai Arab ni dikerah.
Maksudnya ada dia punya apa? Dia punya hikmah tu ada. Ini kisah sajalah kita ni. Dia kata dia tahanan dekat penjara Abu Ghraib tu. Dia kata satu hari pegawai tentera Amerika tu panggil dia, masuk dalam bilik, getak dia. Dia kata, "Cuba kamu beritahu syekh kamu ni siapa?" Kata. Dia pun dia kata, saya banyak belajar, syekh saya banyak. Kata, "Tak, cuba kamu beritahu sekarang ni syekh utama kamu siapa?" Kan? Lepas tu dia pun ni Arab lah. Saya rasa kalau kita ni orang Melayu takut, tuan-tuan. Dia kata apa? Syekh saya, ialah saya kata saya beritahu syekh saya dekat Iraq, syekh saya nama dia Ahmad Ibnu Hanbal. Dia boleh pemain ke kawan tu? Ahmad bin Hanbal. Lalu Amerika kata, "Kami dah jangka dah," kata pegawai kata. "Ini daripada kami punya maklumat risikan, dia ni seorang teroris." Dia kata, "Tak," dia kata, "Syekh saya ni bukan teroris." Dia kata, "Syekh saya ni bukan teroris." Dia kata, "Betul, syekh kamu ni teroris. Dia duduk kat mana?" Dia kata, "Dia duduk dekat Baghdad. Dia ada anak nama Abdullah bin Ahmad bin Hanbal." Kata. Dia memang, tapi dia syekh saya bukan teroris. Sekejap lagi dia pegawai tu keluar, kata, masuk pegawai lain pula. Pegawai lain tu kata, "Cuba awak beritahu syekh awak ni betul ke tak teroris?" Dia kata, "Dia bukan teroris," kata, "tapi maklumat risikan kami beritahu dekat sekian-sekian, dia ni mengajar berkenaan agama Islam ni agama pengganas," kata. Dia beritahu kat pegawai Amerika tu. Dia kata, "Tapi tu mustahil," dia kata. "Sebab apa?" "Sebab syekh saya ni dah meninggal dunia 1200 tahun lepas lah." Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Lalu orang Amerika tu ketuk meja. Dia kata, "Tak," dia kata, "maklumat risikan kami beritahu dia masih hidup." Tengok bodoh Amerika, dia kata. Tapi nak cerita, dia dengan kena tangkap dalam penjara, dia boleh pemain ke kawan tu. Saya kata kalau kita ni orang Melayu memang give up aku rasanya. Tapi perangai keras tu dia boleh main kat kawan tu, dahsyat kata. Hebat tengok orang Arab. Itu kelebihannya Allah Subhanahu Wa Taala beri pada mereka lah. Okey, ini kita kata benda-benda yang dia apa? Ada keberanian lah dalam diri dia. Okey. Jadi balik kat sini, kata Dr. Naim, dia kata kalau dalam kes Ammar bin Yasir tu untuk orang yang terpaksa, waktu tu tak ada masalah. Okey, tapi dia punya syarat hati dia kena kekal dengan keimanan. Tak bolehlah dia kena belasah gedebal-gedebul lalah dia kata aku ni Islam ni salah kot, aku ikutlah Kristian. Tak boleh. Kalau hati dia terdetik macam tu, terkeluar daripada keimanan. Auzubillah min zalik. Okey, dia kena mutmainnu bil iman. Hati dia kekal dengan keimanan dia. Baik. Kemudian dia kata, iaitu seorang Muslim yang dipaksa dan tidak mampu menolak paksaan mereka, lalu ia menunjukkan pergaulan baik dengan mereka, sedangkan hatinya masih beriman pada Allah, hatinya masih benci pada kekufuran dan perseteruan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh kita kata siapa dalam sejarah Nabi SAW, Raja Habsyi tu, Raja Najasyi tu, dia beriman, kan? Dia beriman tetapi dia menyembunyikan keimanan dia. Sebab apa dia menyembunyikan keimanan dia? Sebab urusan pentadbiran negara tu. Kalau umpama jadi umum keadaan tu, jadi pemberontakan, habis negara dia, kita kata silap dengan orang Islam pun habis kena. Sedangkan dia dah beri kebebasan kepada orang orang Islam untuk nak beramal Islam kat sini tak ada masalah, untuk nak sebarkan Islam pun tak ada masalah. Dekat Habsyah, dekat Ethiopia lah. Sekarang kita panggil Ethiopia, kan? Jadi dalam keadaan dia tu memang dia menyembunyikan keimanan dia. Pengikut dia punya orang keliling dia tak tahu. Sebab apa? Sebab demi kemaslahatan pentadbiran dia, demi kemaslahatan untuk orang Islam. Yang ni tak ada masalah. Sehingga kan bila dia meninggal dunia, Jibril alaihissalam yang beritahukan pada Nabi SAW, saudara kamu meninggal dunia. Maknanya keislamannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang tu lain cerita keadaan dia. Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan dengan katanya, kecuali engkau menggunakan siasah memelihara diri dengan tidak melahirkan perseteruan dengan mereka, tidak menyokong kekufuran mereka dan tidak membantu mereka untuk melawan Muslim. Sebagai contoh, Nabi SAW ada tak ikat perjanjian damai dengan negara-negara bukan Islam? Ada. Sebagai contoh, Mesir ketika tu. Mesir ketika tu dikuasai oleh seorang pembesar Rom yang nama dia Muqawqis. Dia ni Nabi SAW pada tahun 7 Hijrah, setelah berlaku perjanjian Hudaibiyah, Nabi SAW hantar surat pada dia, ajak dia beriman, ajak dia masuk Islam. Muqawqis tolak ajakan Nabi SAW, tapi barangkali dia nampak Nabi ni bukan orang yang boleh orang kata apa? Boleh nak tonyoh-tonyoh, orang tak boleh kata. Lalu dia mengikat perjanjian damai dengan Nabi SAW. Dia tak terima Islam, tetapi dia mengiktiraf kepimpinan Nabi SAW. Dia mengiktiraf bandar Madinah, malahan diberi hadiah pada Nabi SAW.
Perkara ni diterima dengan Nabi SAW, diterima. Sebab apa? Sebab lebih baik perjanjian damai daripada kita berperang dengan keadaan ketenteraan dia besar dan sebagainya, bawa balik mudarat itu. Okey? Jadi ni kalau dalam keadaan macam tu, kata At-Tabari, yang tu lain cerita. Okey, tetapi kita pun perjanjian damai dengan mereka tidak boleh menyokong kekufuran mereka, tak boleh. Bantu mereka lawan orang Islam, tak boleh. Okey, jadi zaman sekarang kita ni ada tak perjanjian damai macam tu? Kita ada dalam bentuk United Nation, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu kita tu. Okey, bila kita masuk dalam tu, apa yang mafhumnya? Bahawasanya kita mengiktiraf semua negara-negara lain, dan negara lain pun mengiktiraf negara kita, dan itu pun satu bentuk perjanjian damai. Tak boleh cabul perjanjian damai United Nation tu. Melainkan kalau hang Amerika Syarikat ikut sekati je. Ni sekarang ni Rusia pula kan, nak perang dekat apa? Uzbekistan nak? Greece. Mana nak perang sekarang? Bukan Uzbekistan, mana? Saya tak ingat. Ukraine. Ya, Ukraine. Nak berperang sebab negara Ukraine sendiri nak kebebasan. Rusia pula macam nak kontrol Ukraine tu. Amerika pula nak masuk campur. Jadi nak perang pula kat situ kan. Macam kita tengok jadi dekat Syria lah kan. Rakyat Syria nak pembebasan, berperang dengan Bashar al-Assad. Lepas tu pula Amerika masuk campur, Rusia masuk campur, Turki pun masuk campur. Jadi kalau orang Syria punya bom tu tak tahu siapa dia. Bom kita ni tak tahu dah ramai sangat dah dia punya belah-belah tu. Okey, jadi perjanjian damai untuk mengelakkan perkara macam tu, yang tu dibolehkan. Tapi kita tidak boleh bantu mereka untuk melawan orang Islam, untuk menyokong kekufuran mereka, yang tu tidak diizinkan. Baik, itu dalil pertama. Yang kedua, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin kamu, sebahagian mereka adalah pemimpin sebahagian yang lain. Ini contoh ayat yang disebut sebagai am, tetapi maksud dia, yang disebut sebagai khas, tetapi maksud dia am. Disebut khas dalam ayat ni, disebut janganlah ambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kamu. Allah sebut khusus Yahudi dan Nasrani. Tapi adakah maksud Allah terhad pada Yahudi dan Nasrani saja? Ustaz, dalam Quran Allah sebut Yahudi dan Nasrani. Yang ni Buddha Ustaz, boleh? itu maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut khas tetapi dimaksudkan dengan am. Maksudnya apa? Orang yang dari segi agama dia paling hampir dengan Islam adalah Yahudi dengan Nasrani. Sebab dia bawa idea Allah Subhanahu Wa Taala, dia bawa idea berkenaan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni yang paling hampir dengan Islam pun tak boleh, maka orang musyrik lagi lah 10 kali tak bolehnya. Itu kefahaman maksud dia. Okey, kalau mereka ni pun ada benda-benda yang berlapik, ada benda-benda yang kita nampak syariat dia nak dekat sama dengan syariat kita. Macam tadi pun ada orang tanya saya berkenaan dengan masalah kosher. Kosher ni halal untuk Yahudi lah. Cuma saja kosher ni lebih tegah daripada halal. Okey, jadi betul ke makanan kosher tu kita boleh makan? Jawabnya ya, makanan kosher boleh makan. Tetapi selagi mana ada makanan halal, utamakanlah makanan halal. Jangan cari penyakit. Ada makanan halal, utamakan makanan yang halal. Okey, jadi syariat mereka paling dekat dengan syariat kita, itu pun tak boleh ambil mereka jadi pemimpin. Tak boleh ambil jadi contoh ikutan. Sebab kata Allah Subhanahu Wa Taala, sebahagian mereka adalah pemimpin sebahagian yang lain. Betul sungguh. Israel memang sekutu kuat Amerika pun. Yahudi dengan Kristian memang ya sungguh. Ayat Quran ni hidup, tuan-tuan. Okey, duk buat Israel tu buatlah sesetan mana pun. Tak ada ni Amerika tu nak halang, kata. Nak halang perang ke nak nasihat? Tak ada, memang tak ada, kata. Mereka adalah pemimpin sebahagian mereka, sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk dalam golongan mereka. Na'udzubillah min zalik. Ambil jadi pemimpin dikira masuk dalam golongan tu. Sesungguhnya Allah tidak memberi pimpinan pada orang yang zalim, maka kamu akan melihat orang yang ada penyakit dalam hatinya, iaitu orang munafik, bersegera mendekati mereka, iaitu kaum Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Masya Allah. Ini salah satu daripada sifat munafik. Selalu saya sebut sifat munafik ni banyak. Bukannya 3-4 tu Nabi sekalikan dalam satu hadis, tapi banyak. Antara sifat munafik apa lagi? Bila dia pergi pada orang Islam, dia kata kita geng. Ni bahasa saya lah. Bila dia pergi pula pada Yahudi dan Nasrani, dia kata apa? Kita geng, kita kawan. Itu sifat munafik.
Okey, tak boleh berbuat sedemikian. Kita punya wala kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada orang mukmin. Itu yang difahami sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun kita ni tak sampailah tahap sahabat. Sahabat sampai ke tahap dalam peperangan lawan dengan pak sendiri, lawan dengan abang sendiri. Sa'ad bin Abi Waqqas melawan dia punya adik dia, Utbah bin Abi Waqqas, adik kandung. Mis'ab bin Umair radhiyallahu an, waktu perang Badar adik dia jadi tawanan perang Badar. Masa perang Badar berapa orang tawanan orang kafir yang Nabi SAW dapat tangkap? 70 orang. Salah seorangnya adalah adik pada Mis'ab bin Umair radhiyallahu an. Jadi bila adik si Mis'ab ni duduk dalam kawasan tahanan tu dengan dia tangan kenikat, kaki kenikat tu, dia nampak abang dia tergelak. Dia kata, kawan-kawan dia tanya apa? Dia kata, aku ni sikit lagi bebas ni. Tu abang aku dia kata. Kan? Sikit lagi dia nampak aku dalam ni mesti bebaskan aku. Yang Mis'ab bin Umair radhiyallahu an, jangan main-main ni dia. Siapa Mis'ab bin Umair ni? Duta Nabi sewaktu terjadi perjanjian Aqabah yang pertama. Nabi hantar dia untuk ajar Quran kepada Aus dan Khazraj. Nak kata Nabi ni dia akan hantar, dia tak akan hantar orang calang-calang. Dan Mis'ab bin Umair ni apa dia punya sumbangan, saya kira di antara, bukan satu-satu, di antara sumbangan terbesar dia mengislamkan Aus dan Khazraj. Besar tu. Aus dan Khazraj tu dia islamkan. Sa'ad bin Abi Ubadah dengan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhuma, dua-dua pemimpin Aus dan Khazraj Islam disebabkan Mis'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Hebat tak hebat dia. Jadi Nabi pilih dia hantar ke Madinah setelah daripada perjanjian Aqabah tu, memang betul sungguh lah. Ada riwayat dia cerita macam mana dia bawa diorang ni masuk Islam, ya? Dia kata cuba mai dengar dulu, kalau tak setuju boleh balik, dia kata. Kalau tak setuju boleh balik, dia kata. Kalau setuju tak ada masalah, dia kata. Tak setuju pun tak apa, tapi mai duduk dengar cara dia cakap tu. Lalu dia kata, kamu tak reda ke ya Sa'ad, dia kata, kepada agama yang melarang kita membunuh anak perempuan kita? Tak setuju lah, dia kata. Cara dia cakap, kawan ni takkan nak kata tak setuju lah, kita memang kena bunuh. Takkan dia cakap macam tu. Dia kata, kamu tak reda kepada agama yang melarang bunuh anak perempuan kita? Dia kata, bagus, kata. Kamu tak reda kepada agama yang menggalakkan sedekah, hatta senyuman pun satu sedekah? Tak setuju, kata. Kamu tak reda kepada agama yang melarang kita berperang sama sendiri tapi kita berdamai? Lalu kata Mis'ab bin Umair, sebelum aku habis dakwah pada dua orang ni pun, aku nampak cahaya Islam pada wajah mereka. Sebab dua orang ni masuk Islam, habis Aus dan Khazraj habis masuk Islam belaka. Tu Mis'ab bin Umair radhiyallahu an. Dia meninggal dunia waktu perang Uhud. Kan masyhur cerita dia. Dia ni anak orang kaya. Tapi waktu dia meninggal tu, yang masyhur tu, dia punya kain tu tak cukup. Sahabat kata bila kami tutup muka dia, kaki dia keluar. Bila kami tutup dia punya kaki dia, kepala dia keluar. Nak buat macam mana? Nabi SAW tutup kepala dia, tapi kaki dia tutup dengan pelepah. Allahu Akbar. Kita ni paling kurang pun kain kapan tu insyaAllah ada lah. Kita kata, hak ni tutup dengan pelepah tamar. Itu saja yang ada masa tu. Waktu perang Badar, adik dia nampak dia, adik dia gelap. Dia kata, sikit lagi aku bebas, kata. Yang Mis'ab bin Umair radhiyallahu an, dia sebut kat sahabat apa? Dia katakan Nabi SAW kata, siapa yang boleh tebus diri dia, maka tulis surat kepada waris dia dekat Mekah, minta tebusan. Kata Mis'ab, dia kata, kamu nampak tu, dia tunjuk kat dia. Kamu nampak tu, dia kata, kamu minta tebusan, minta semahal-mahalnya. Aku tahu mak dia kaya, kata. Mak dia minta tebusan sebesar-besarnya. Tak ada lah dia, ya Rasulullah ni adik saya, walaupun dia kufur nak bebaskan saya. Kita tak sampai level sahabat, tuan-tuan. Kita tak sampai level sahabat. Bagaimana ayah lawan anak, adik-beradik, hatta sampai macam tu. Sebab apa? Sebab yang dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah pertalian agama tu. Itu kisah Sa'ad bin Abi Waqqas perang dengan adik dia Utbah. Utbah mati. Dan bila Utbah mati, pedang dia tu, Sa'ad kata, dalam hati saya niat nak pedang adik saya. Ialah adik-beradik kan, nak pedang adik saya tu. Tapi Nabi SAW memerintahkan supaya semua harta rampasan perang dikumpul satu tempat tu. Memang cara dia macam tu. Lepas tu baru dibahagikan. Allah Subhanahu Wa Taala tahu hati Sa'ad bin Abi Waqqas, turunkan ayat pada Nabi, berikan pedang tu pada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Masya Allah, tuan-tuan. Ini kita hari ni, kita tak sampai level ni. Ujian kita tak sampai ke tahap ni. Sahabat radhiyallahu anhu mereka sampai dan mereka buktikan keimanan mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang wala kami kepada Allah dan Rasulnya sahaja. Kalau keluarga masuk Islam, alhamdulillah. Tapi kalau tak ada lah. Itu dia punya tegah dia, okay? Kemudian dia kata,
mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atas suatu keputusan dari sisinya, maka kerana itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahsiakan dalam diri mereka. Orang Yahudi pun kita kata akhirnya kan habis semua tumpas. Apa kata Huyai Al-Akhtab waktu Bani Quraizah dijatuhkan hukuman mati oleh Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Semua yang lelaki semua dihukum mati. Berapa orang? 700 orang. 700 orang digali parit besar dekat pasar Madinah. 700 orang pam semua mati habis, semua jatuh. Sebelum dia dipancung, apa dia kata? Dia kata sekarang baru aku betul-betul terima orang yang menentang Allah dan Rasulnya takkan menang, betul? Takkan menang. Pasti ditimpa kehinaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak kena pancung, guling kepala masuk tu. Ini perjuangan Nabi SAW. Sebab tu yang dalam isu walak ni jelas, walak hanya pada Allah dan orang-orang mukmin sahaja. Tak boleh kita mengakui selain daripada itu sebagai betul, sebagai sama-sama betul. Tak boleh macam tu. Kena ada keyakinan dia. Itu saya cakap, jangankan dengan orang kafir, hatta dalam Syiah pun tak boleh sebut macam mana perkataan saya pernah dengar seorang sebut. Dia kata dia betul, kita salah. Kita kata kita betul, dia salah. Tak tahu mana satu betul. Tak boleh tuan-tuan macam tu. Tak boleh, kena tegas. Kita betul, dia salah. Sebab kita ikut Al-Quran, kita ikut Allah Subhanahu Wa Taala, kita ikut sunnah Nabi SAW, kita ikut sunnah sahabat. Kita betul, dia salah. Mereka tu kata Quran tu dah Quran berubah. Mereka kata sahabat kafir, Abu Bakar, Omar kafir, meracun Nabi SAW sampai Nabi mati. Aisyah mulutnya lancang. Mana boleh kita kata betul juga dia cakap? Mana boleh macam tu? Tak boleh. Kita kata dia salah, kita betul. Kena macam tu. Dia tak boleh. Kadang-kadang kita ni, jiwa kita ni, kita nak sangat kesatuan sampai ke tahap kita bengkokkan agama kita. Tak boleh macam tu. Okay, ada benda-benda yang ada toleransi, ada benda-benda yang tak boleh ada toleransi. Nak muamalah dengan mereka tak ada masalah. Nak jual beli ke, nak beli saffron ke, nak beli kurma ke, tak apa, tak ada masalah. Halal insya-Allah. Okay, tetapi nak bersetuju dengan agama dia, waktu tak boleh. Ini sama juga. Allah Subhanahu Wa Taala melarang daripada walak pada Yahudi dan Nasrani. Sesiapa yang walak pada mereka, maka ia adalah seperti mereka. Dalam arti kata, sesiapa yang walaknya pada orang Yahudi, dia adalah Yahudi, dan siapa yang memberi walak pada orang Nasrani, maka dia adalah Nasrani. Demikian juga sesiapa yang walak pada seorang kafir, maka ia adalah kafir seperti mereka, kerana Muslim yang walak itu telah membantu kedudukan orang kafir serta redha dengan kedudukannya, maka jadilah Muslim itu sama seperti orang kafir dari segi kekufurannya. Nauzubillah min zalik. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Muhammad bin Sirin, dia kata, berkata Abdullah bin Utbah, tiap-tiap orang daripada kamu hendaklah berhati-hati daripada menjadi Yahudi atau Nasrani sedangkan dia tidak sedar. Maka berkata Muhammad bin Sirin, kami faham bahawa Abdullah bin Utbah bertujuan mengisyaratkan kepada maksud ayat, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kamu, sedangkan mereka adalah pemimpin di antara satu sama lain. Kami faham itu maksud dia. Okey, jadi kita ni orang Melayu nak jadi orang Yahudi tak boleh lah. Bukan itu maksud dia. Tapi kalau kita redha pada agamanya, sama juga kita ni orang Melayu tak semestinya masuk agama Kristian, mau jadi Kristian tak, tapi kita redha kepada agamanya. Tak boleh sedemikian. Okey, apa yang dibawakan oleh Allah dan Rasulnya sudah pun mencukupi. Tak ada apa lagi dah yang kita kena cari daripada mereka. Ya wallahu a'lam. Saya ingat sampai situ aja sempat saya kongsikan. InsyaAllah tak ada agama letam. Minggu depan kita sambung fiqh sunnah kita, dan esok insyaAllah istimak Jumaat kita jalan macam biasalah. Saya rasa semua, mana Syekh Najri kita? Rasa ada kot esok. Baru keluar. Duduk kat insyaAllah. Baik, saya ingat sampai situ aja. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala